Assalamualaikum dan salam sejahtera. Maklumat sahih jenama dipercayai berita perdana edisi 7 Mac 2021. Saya Indi Reza Rohadian dan saya Lauren Fiona Bernard Baikan. Berikut paparan utama malam ini. Kerajaan sedia teruskan pencarian pesawat MH370. Jawatan Kuasa Pelaksanaan Pembangunan Negara pantau projek Kerajaan Persekutuan. Malaysia sedia meneruskan pencarian semula pesawat MH370 yang hilang sejak 7 tahun lalu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata kerjasama tiga pihak dengan kerajaan Australia dan China boleh dilakukan bagi menjejaki lokasi pesawat dinaiki 239 penumpang dan kru berkenaan. Dalam misi pencarian sebelum ini, kerajaan Malaysia, Australia dan China tidak pernah berkira untuk mengeluarkan perbelanjaan dan sumber tenaga dalam usaha kolektif mencari MH370. Tujuan kita hanya satu, iaitu untuk mencari dan mendapatkan jawapan di mana hilangnya pesawat ini. Beliau berucap pada sidang media sempena memperingati 7 tahun peristiwa hitam kehilangan pesawat MH370 yang mengorbankan 239 penumpang termasuk anak kapal. 3 tahun lalu, ketiga-tiga negara sepakat menangguhkan operasi pencarian pesawat sehingga mendapat maklumat sahih dan bukti kukuh baharu. Setakat ini, usaha pencarian telah meliputi kawasan seluas 112,000 km persegi. MH370 hilang dari radar selepas berlepas dari KLIA ketika menuju ke Beijing. Saudara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kini berada di Arab Saudi untuk lawatan rasmi 4 hari diberi kesempatan menunaikan umrah. Beliau menerima jemputan melaksanakan ibadah tersebut daripada Raja Arab Saudi dan penjaga dua masjid suci, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud. Tan Sri Muhyiddin dan isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman turut diberi peluang memasuki Kaabah. Selepas Mekah, Perdana Menteri meneruskan perjalanan ke Madinah untuk melakukan ziarah. Ya, beliau dijadual memulakan program rasmi di Istana Al-Yamamah Riyadh pada 9 Mac. Dan wartawan kami Hanim Muhili kini berada di Riyadh untuk memberikan laporan mengenai lawatan rasmi tersebut. Hanim. Pertama sekali, Perdana Menteri hanya diiringi oleh delegasi kecil bagi lawatan rasmi ini yang juga tertakluk kepada SOP pencegahan COVID-19 yang sangat ketat berdasarkan persetujuan Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Arab Saudi serta Kementerian Kesihatan dan Pencegahan UAE. Tan Sri Muhyiddin menjadi ketua kerajaan pertama menerima jemputan khas daripada Raja Salman susulan daripada persidangan Al-Ula pada 5 Januari lalu. Ini juga lawatan rasmi pertama Tan Sri Muhyiddin ke Asia Barat sejak beliau memegang jawatan Perdana Menteri pada 1 Mac 2020. Selepas Arab Saudi, beliau akan ke Emirat Arab Bersatu UAE. Di Riyadh, program rasmi Perdana Menteri akan berlangsung di Istana Al-Yamamah pada Selasa meliputi majlis sambutan rasmi, sesi menghadap Raja Salman secara maya serta pertemuan dengan putera mahkota Muhammad bin Salman yang juga timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Arab Saudi. Satu majlis menandatangani memorandum persefahaman dijadual berlangsung. Kuota haji dan urusan umrah jemaah Malaysia dijangka menjadi antara fokus utama pertemuan. Ya, Hanim, memandangkan kuota haji dan urusan umrah jemaah Malaysia akan dibincangkan, apa status terkini pendirian Kerajaan Arab Saudi mengenai kemasukan jemaah negara asing? Hanim.
Secara puratanya, Saudi menerima dalam lingkungan 100,000 jemaah umrah sejak 1 November 2020. Namun kerajaan Arab Saudi sehingga kini masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi tentang musim haji tahun ini. Pada 3 Februari, pemerintah Arab Saudi menangguhkan kemasukan rakyat dari 20 negara sebagai langkah mengekang penyebaran COVID-19. Malaysia tidak termasuk dalam senarai 20 negara tersebut. Justru negara perlu bersedia menghadapi sebarang kemungkinan kerana ada kemungkinan bakal jemaah haji Malaysia dibenarkan melaksanakan ibadah berkenaan dengan kuota dan SOP tertentu. Namun seperti yang saya sebut, ia hanyalah kemungkinan setakat ini. Bagaimanapun, sebagai persediaan awal, kerajaan Arab Saudi telah mewajibkan vaksin COVID-19 ke atas bakal jemaah haji tahun ini. Bagi urusan umrah, meskipun sudah mula dibenarkan dengan had tertentu, Arab Saudi mengenakan syarat giliran masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf adalah berdasarkan waktu yang diberikan menerusi aplikasi yang dibangunkan khas. Manakala untuk solat di Masjidil Haram pula memerlukan individu yang hendak masuk membuat tempahan waktu berbeza. Malaysia dan Arab Saudi juga akan meneliti maklum balas menghadapi pandemik COVID-19 termasuk impak sosioekonomi kepada Kuala Lumpur, Riyadh. Arab Saudi merupakan negara penyumbang alatan perubatan COVID-19 terbesar kepada Malaysia semasa permulaan pandemik. Pada Disember 2020, Arab Saudi menjadi salah sebuah negara teluk pertama yang melancarkan program vaksinasi COVID-19 secara besar-besaran menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech. Di Saudi, Menteri Kesihatan Dr. Taufik Al-Rabiah mengumumkan kerajaan akan memberikan vaksin coronavirus di farmasi secara percuma. Lebih 100 pusat vaksin telah dibuka di seluruh negara sejak Arab Saudi memulakan kempen vaksinasi di seluruh negara pada 17 Disember. Andy, Fiona. Ya, terima kasih Hani Muhili untuk laporan dari Riyadh itu tadi. Kita ke perkembangan selanjutnya. Jawatan Kuasa Pelaksanaan Pembangunan Negara bakal memantau setiap projek di bawah Kerajaan Persekutuan pada tahun ini berjalan mengikut perancangan dan jadual ditetapkan bagi merancangkan semula ekonomi pembangunan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, pemantauan itu bagi memastikan projek pembinaan termasuk di bawah RMK ke-11 tidak tergendala walaupun ketika negara dilanda penularan COVID-19. Dan tujuan kita KSN lah supaya mengurangkan tahun 2021 ni tidak ada, ialah kita di mana boleh kita tak mau ada kelewatan dalam, kerana kesan pengganda projek-projek pembangunan cukup besar ya apabila adanya projek ini maka ada perbelanjaan ialah kesan kepada ekonominya daripada sektor pembinaan simen lebih laku, pekerja boleh kerja, perniagaan sekitarnya boleh berkembang, jadi kesan pengganda cukup besar. Itu sebabnya penting kita gerakkan projek-projek pembangunan. Kerajaan memperuntukkan RM69 bilion tahun ini di bawah peruntukan pembangunan bagi melaksanakan projek-projek yang mampu memberi impak ekonomi besar kepada rakyat. Terdahulu, beliau yang juga ahli Parlimen Jeli dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki melawat tapak projek Rumah Keluarga Angkatan Tentera RKAT di Jeli, Kelantan. Dalam perkembangan berasingan, Datuk Seri Mustafa memaklumkan rancangan Malaysia ke-12 akan dibentang sebaik sahaja Parlimen dibenarkan bersidang. Pandemik COVID-19 secara tidak langsung mempercepat transformasi pendigitalan dalam kalangan masyarakat melibatkan pelbagai aspek. Menyedari keperluan itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM memulakan pelaksanaan teknologi 5G setahun lebih awal. Ya, Farhana Azwani Ismail ada butirannya. Tahun ini, KKMM menyasarkan untuk menyediakan sambungan talian tetap bagi 7.5 juta premis, meluaskan libutan 4G ke 96.9% kawasan berpenduduk, meningkatkan kelajuan purata jalur lebar, mudah alih kepada 35 MB per saat selain mengalihkan semua spektrum 3G kepada 4G. Ini bermakna teknologi 3G tidak lagi dapat berfungsi sebelum akhir tahun ini bagi memberi laluan kepada teknologi 4G dan 5G. Secara keseluruhannya, jendela berjalan dengan lancar, juga mencapai matlamat-matlamat
yang telah ditetapkan dari awal. Tetapi yang paling mustahak ialah kita telah mempercepatkan pelaksanaan 5G kira-kira setahun lebih awal. Dalam plan jendela, 5G deployment is at the end of next year. Tetapi I think we have brought it forward untuk pelaksanaannya pada hujung tahun ini juga. Selain isu komunikasi, penularan berita palsu antara cabaran yang dihadapi KKMM sepanjang pandemik COVID-19. Pada 16 Mac 2020, KKMM mewujudkan pasukan respon pantas bertujuan mengesahkan sesuatu berita dan menangkis berita palsu yang boleh menyebabkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Dalam tempoh setahun ini juga, KKMM berjaya memperkukuh infrastruktur keselamatan cyber negara dengan berpandukan Strategi Keselamatan Cyber Malaysia 2020 hingga 2024. Sistem utama yang digunakan oleh kerajaan dan sektor swasta juga sentiasa dipantau agar tidak digodam. Malah, KKMM turut mengadakan kajian dan penyelidikan bagi mewujudkan Akta Anti-Buli Cyber dalam menjamin keselamatan pengguna cyber. Bagi terus membangunkan industri kreatif negara yang turut terjejas akibat pandemik COVID-19 pula, KKMM melancarkan pakej rangsangan industri kreatif Malaysia Prisma melibatkan peruntukan RM89.2 juta. Prisma memanfaatkan lebih 9,000 penggiat seni di samping mewujudkan 40,000 peluang pekerjaan. Selalunya dalam sesebuah drama yang kita nampak atau filem yang kita nampak ialah pelakonnya. So kita tahu kita ada pelakon, kita ada penulis skrip, kita ada sebagainya. Tetapi purata bagi setiap production house sama ada mengeluarkan filem ataupun drama, 80% daripada crew members itu kita tak nampak di layar. These are the cameraman, the technician, sampailah kepada juru gegas, the runners, and don't forget kita juga bagi job kepada caterer yang menyediakan makanan, kepada pengusaha kenderaan yang menyediakan transportation. So dia punya efek itu panjang. Sebab itu saya selalu fight apabila SOP nak membenarkan syuting, nak membenar ni, saya selalu kata betul lah filem dan nyanyian itu dianggap sektor sosial, tapi di situ ada ribuan mulut yang perlu disediakan makanan. So it is a social sector, but it is actually a job for thousands of people. Jadi kita harus bantu mereka. Industri kreatif juga akan dirancangkan melalui Perbadanan Muzik serta pelan Road to Oscar dan Grammy Awards untuk penggiat seni tanah air menghasilkan karya yang berdaya saing serta bertaraf antarabangsa. Penganjuran Anugerah Nasyid Kebangsaan dan Antarabangsa juga dijangka mengangkat Malaysia sebagai pusat tumpuan pembangunan karya nasyid. Komunikasi dua hala antara kerajaan dengan komuniti terpinggir seperti orang kurang upaya OKU dan orang asli turut diperkasa. Selain bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli, KKMM juga mewujudkan unit komunikasi OKU dengan menempatkan jurubahasa isyarat di daerah-daerah seluruh negara tahun ini bagi memastikan komunikasi kerajaan sampai kepada komuniti terlibat. Farhana Azwadi Ismail, Berita RTM. Baik, kita beralih ke perkembangan semasa COVID-19 di Malaysia. Jumlah kes harian baharu terus terkawal dengan 1,683 kes dicatatkan hari ini. Jumlah kes sembuh juga terus mencatatkan angka tinggi dengan 2,506 kes, menjadikan jumlah kes aktif turun kepada 20,333. Sementara itu, 3 kematian direkodkan menjadikan jumlah korban akibat pandemik sebanyak 1,169. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.
Baik, sementara itu 8 kluster baharu direkodkan dengan 5 daripadanya berkaitan tempat kerja, 2 kluster pusat tahanan dan 1 kluster melibatkan komuniti. Di Selangor, kluster tempat kerja dikesan di Klang dan Hulu Langan, manakala di Sabah ia ditemukan di Kota Kinabalu. Kluster turut dikesan di Pontian Johor. Di Ibu Negara, ia dikesan di Lembah Pantai. Sementara itu, 2 kluster tahanan membabitkan daerah Sibu di Sarawak dan Kangar di Perlis. Manakala kluster membabitkan komuniti direkodkan di Sibu, Sarawak. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Emperoh Jambu Padawan Kuching, Sarawak ditamatkan esok seperti yang dijadualkan. Kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan keputusan diambil setelah penilaian risiko dibuat bersama pelbagai agensi dalam jawatankuasa teknikal PKP. Sehingga kini Kementerian Kesihatan KKM telah melaksanakan 368 ujian saringan dan daripada jumlah berkenaan secara kumulatif sebanyak 28 kes telah direkodkan. KKM mengesahkan terdapat penurunan kes dan kluster adalah terkawal serta tiada lagi sampel saringan yang sedang menunggu keputusan. Ya, kenyataan sama turut memaklumkan PKPD bakal dilaksanakan di Kampung Tringgus Bau, bahagian Kuching, Sarawak bermula 8 sehingga 21 Mac ini. Pelaksanaan itu membolehkan KKM melaksanakan saringan bersasar ke atas semua penduduk serta mengawal pergerakan dan penularan jangkitan dalam komuniti. Sehingga hari ini, KKM telah melakukan 596 ujian saringan dan daripada jumlah tersebut, 37 kes positif telah direkodkan. KKM mengesahkan berlaku peningkatan kes secara mendadak di lokaliti tersebut dengan kadar kebolehjangkitan dalam komuniti tinggi. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan PKPD di Kampung Tanah Merah, Kota Marudu, Sabah dilanjutkan bermula 9 hingga 22 Mac. KKM telah melaksanakan 319 ujian saringan dan daripada jumlah tersebut, 26 kes positif COVID-19 direkodkan. 181 baki sampel saringan yang sedang menunggu keputusan dan kes positif masih dilaporkan di lokaliti tersebut. Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad mengajak rakyat Malaysia untuk terus mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 menerusi platform yang disediakan kerajaan. Akuinya, rakyat tidak perlu meragui keberkesanan vaksin yang telah diluluskan, malah yakin dapat mengurangkan jangkitan COVID-19. Suntikan ini mungkin akan menyebabkan lain-lain penyakit. Ini tidak benar sama sekali. Kalau adalah kesan-kesan buruk daripada suntikan, di Amerika saja sudah 20 million yang disuntik. Kita tak dengar cerita ada orang yang dah menghadapi masalah setelah disuntik. Tak adalah yang nak pengsan ataupun apa-apa, termasuk golongan yang tua. Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali serta 16 petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan menerima suntikan vaksin COVID-19. Kesemua mereka menerima suntikan masing-masing di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi, Lada. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan terus memainkan peranan dengan membantu Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam merancangkan semula sektor pelancongan susulan kebenaran rentas daerah. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata, kementerian telah menawarkan kerjasama kepada MOTEC yang diterajui Datuk Seri Nancy Shukri dalam mempromosikan tempat menarik menerusi siaran di Radio Televisyen Malaysia RTM dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Finas juga dapat membantu MOTEC menghidupkan semula sektor pelancongan yang terjejas susulan pandemik COVID-19 dengan menerbitkan video pendek dan dokumentari.
Beliau ditemui selepas hadir program Indra Mahkota Prihatin di Terminal Sentral Kuantan, Pahang. Dalam perkembangan lain, Datuk Saifuddin turut menyatakan komitmen untuk menerima suntikan vaksin jenis Sinovac bersama Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar untuk membuktikan semua vaksin yang digunakan selamat selain menangkis berita palsu mengenai keselamatan vaksin. Kelonggaran aktiviti bersukan dan beriadah melegakan ramai pihak. Ini termasuklah mereka yang aktif dalam sukan permotoran seperti go-kart dan pendakian. Wartawan Grace Aisyah Kedayan berkesempatan meninjau kedua-dua aktiviti tersebut di litar go-kart Shah Alam dan Bukit Gasing, Petaling Jaya. Tinjauan seawal 9 pagi bermula di Taman Rimba Bukit Kerinci atau lebih dikenali sebagai Bukit Gasing. Tempat ini tidak asing lagi buat kumpulan pendaki kerana kemasukannya adalah percuma dan tiada permit dikenakan buat pengunjung. At least we get to exercise and kena patuh jugalah SOP. Now that the kerajaan dah buka balik, then I think it's very good. Yeah. Boleh bersenam balik, then mentally and physically is better. Aktiviti riadah sebenarnya macam saya sendiri secara peribadi, aktiviti macam ni sebenarnya tak ada isu sangat dengan soal SOP ni sebab ini aktiviti sihat dan sebenarnya masyarakat keseluruhannya saya rasa dah faham dah SOP apa yang diorang perlukan. Rakyat Malaysia yang patuh, saya terima baiklah saranan kerajaan tu. Seterusnya sebelah petang di litar go-kart. Ternyata kehadiran orang ramai menghidupkan kembali sukan pemotoran. Ini kerana bagi pemilik litar tempatan, go-kart bukan sahaja mengimbangi antara kesejahteraan hidup, namun demi kelangsungan ekonomi. Kita disediakanlah macam kita bahagikan dua masa, pagi 9 hingga pukul petang 1 untuk sesi praktis lah, dengan yang peminat untuk walk-in yang tak ada memiliki kereta sendiri, mereka boleh datang pukul petang 1 hingga 7 lah. Pada kami, kita orang ni yang main go-kart untuk racing ni memang bersyukur sangat lah, sebab kita pun macam kita tim ni ada untuk racing juga tu. So bila kerajaan tak bagi semua, kita mengganggu kita punya dari segi sesi latihan lah. Dari kita punya fitness tu mungkin kita boleh buat dekat rumah ke apa, tapi dari segi skill ke apa untuk track tu, untuk racing agak terganggu juga lah. So bila dah buka ni kita boleh praktis, alhamdulillah sangat-sangat lah. Tak salah untuk kita bersukan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Apa yang penting, kita patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk kita mengekang penularan COVID-19. Biar menjadi contoh kepada amalan yang sering kita tekankan, iaitu kita jaga kita. Grace Aisyah Kedayan, Berita RTM. Lebih 8 tan ayam sejuk beku yang dirampas Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS diserahkan kepada Zoo Negara. Langkah berkenaan bagi membantu menampung kos operasi pihak Zoo Negara selain memastikan keperluan bekalan makanan kepada haiwan mencukupi. Ketua Pengarah MAKIS Saiful Yazan Alwi berkata, ayam sejuk beku itu hasil rampasan Disember tahun lepas dan Januari tahun ini dengan kerjasama agensi penguatkuasaan sempadan antaranya Pasukan Gerakan Am PGA dan Agensi Kawalan Sempadan Axem. Kesemua ayam sejuk beku bernilai RM66,000 itu dirampas ketika dibawa masuk dari negara jiran melalui pengkalan haram tebing Sungai Golok di sekitar Rantau Panjang. Selalunya pelupusan ini kita akan lupuh sama ada secara tanam, bakar dan kita musnahkan. Tapi oleh kerana kita dapati barang ini didapati fit to eat by animals, dan kita serah kepada Zoo Negara, dan harapan kita dapat membantu Zoo Negara untuk kos operasi yang semakin meningkat. Beliau ditemui selepas menyerahkan ayam sejuk beku kepada pihak Zoo Negara di Pejabat MAKIS Rantau Panjang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan dan ribut petir berlaku sejak petang tadi melibatkan negeri-negeri di sepanjang kawasan barat Semenanjung. Keadaan cuaca hujan pada malam ini dijangka akan berlaku di sekitar kawasan pedalaman Pahang, Negeri Sembilan dan juga di sekitar barat negeri Johor. Keadaan cuaca hujan ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Keadaan cuaca hujan dan ribut petir juga berlaku melibatkan hampir kesemua bahagian untuk negeri Sabah sejak petang tadi, namun ianya kini sudah pun mulai reda dan dijangka akan reda sepenuhnya menjelang lewat malam nanti. Dan bagi negeri Sarawak pula, hujan dan ribut petir pada hari ini dilihat lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sekitar barat negeri berkenaan sejak awal pagi tadi lagi. Oleh itu, jabatan kami telah mengeluarkan amaran cuaca waspada melibatkan beberapa bahagian di sekitar barat negeri Sarawak iaitu di sekitar bahagian Kuching, Serian dan juga Samarahan. Keadaan cuaca hujan lebat dijangka mampu untuk berterusan sehingga esok 8 hari bulan Mac. Oleh itu, orang ramai khususnya mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali. Bekalan air di empangan Melaka dijangka hanya mampu bertahan sehingga September susulan cuaca panas dan kering di negeri itu sejak beberapa bulan lalu. Justru kerajaan negeri mencadangkan masjid dan surau di negeri berkenaan menganjurkan solat sunat hajat bagi memohon hujan. Tapi Alhamdulillah, saya selalu sebut, saya minta setiap kali saya pergi mana-mana di masjid, di surau, saya minta ke kita dalam kita semua ni rakyat kita doa. Kita minta supaya Allah Ta'ala limpahkan hujan, rezeki, penuhi empangan-empangan kolam tadang kita melalui sungai-sungai dan sebagainya. Saya bersyukur daripada semalam hujan, dah lama tak hujan. Dan saya pun baru lepas belanja tadi bersama anggota bomba minta kita buat majlis bacaan Yasin tahlil, di samping itu kita buat solat je. Never without fail. Setakat ini, paras air di empangan Durian Tunggal Alur Gajah berada pada tahap 70.6%, empangan Jus Jasin 84.1% dan empangan Asahan Jasin berada pada paras 99.9%. Saudara, mayat remaja perempuan yang dilaporkan dihanyut arus deras di Gua Musang, Kelantan ditemukan 15 km dari lokasi terakhir dia dikesan. Penemuan sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat SAR yang digerakkan sejak Jumaat lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintenden Sik Chun Fu, mayat Nur Jannatul Alia Muhammad Zamri dijumpai terapung di tepi Sungai Nenggiri. Dia dan dua lagi ahli keluarga dikatakan dihanyutkan arus deras semasa berkelah 5 Mac lalu. Kakak dan sepupunya bagaimanapun berjaya diselamatkan datuknya.
Seorang bapa mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap anaknya di rumah mereka di Kulai Johor tahun lalu. Berdasarkan kertas pertuduhan, dia didakwa menyentuh bahagian sulit anaknya selain mengarahkan anaknya berbuat perkara sama terhadap dirinya. Pendakwaan dibuat di Mahkamah Session Johor Bahru. Kesalahan didakwa dilakukan pada Februari dan Jun tahun lalu yang merupakan kesalahan mengikut Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak 2017. Kes disebut semula 25 April nanti. Baik ini pula susulan kebakaran kabel di Jambatan Pulau Pinang 22 Februari lalu. Siasatan mendapati insiden bukan terjadi akibat khianat. Sebaliknya ia berlaku akibat pemanasan setempat. Menurut Ketua Pegawai Grid TNB, Husaini Husin, arka elektrik berlaku pada kabel dan terkena kayu pelantar menyebabkan pemanasan setempat. Siasatan sedang dibuat bagi menentukan faktor menyebabkan pancaran arka. Dalam perkembangan sama, kerja baik pulih dijangka mengambil masa 2 bulan untuk selesai. Sementara itu, 2 lelaki di Dungun Terengganu ditahan kerana memiliki 3 laras napang angin. Siasatan awal mengesyaki senjata dihasilkan sendiri oleh suspek. Suspek berusia 37 dan 20 tahun itu dipercayai menjadikan sebuah bengkel kereta sebagai tempat menghasilkan senjata. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Baharuddin Abdullah berkata, mereka mengaku membuat senjata berkenaan bagi tujuan berburu. Pemeriksaan di lokasi turut menjumpai 11 butir peluru hidup. Turut ditemukan sejumlah syabu. Ujian saringan air kencing mendapati mereka positif dadah. Kes disiasat mengikut Akta Senjata Api 1960. Tahap kemajuan keseluruhan pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL yang dijangka siap pada 2026 kini telah mencapai 20.83%. Pengerusi Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata tempoh masa projek tersebut masih panjang dan beberapa isu utama belum dapat diselesaikan, antaranya melibatkan pengambilan tanah serta pembersihan kawasan. Kita ahead of time juga, 1% di hadapan, dan yang paling kritikal ialah kerana kita memerlukan kelulusan kerajaan. Kita ada 3 section A, B, C, bermula dari Kota Baru sampai ke Port Klang. Yang Selangor kita masih menunggu kelulusan kerajaan negeri lah, dan sekiranya kelulusan dapat kita capai, maka keseluruhan projek ini akan dapat kita laksanakan speed up dengan untuk memastikan ianya tak lari pada jadual kita lah. Beliau ditemui selepas melawat tapak projek Rumah Keluarga Angkatan Tentera di Jeli. Mengulas lanjut, Tan Sri Muhammad Zuki berkata sasaran penyertaan kontraktor tempatan sebanyak 40% mampu dicapai, terutama apabila kerja-kerja sivil mula dibuka sepenuhnya. Setakat ini penyertaan kontraktor terlibat telah mencecah 12%. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC yakin mampu meraih nilai pelaburan swasta berjumlah RM70 bilion di bawah Pelan Induk ECER EMP 2.0. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Baidzawi Chehmat, EMP 2.0 yang dilaksanakan bermula 2018 hingga 2025 telah berjaya mengumpul nilai pelaburan RM15 bilion setakat ini. Beliau optimis sasaran itu akan dicapai berdasarkan pelanjutan insentif pelaburan ke wilayah ekonomi Pantai Timur ECER selain disokong program galakan dan promosi pelaburan yang agresif. Kami telah menetapkan daripada 2021 sampai 2025 kami mahu mencapai target melebihi 10 bilion untuk setiap tahun pelaburan komited yang akan kami capai. InsyaAllah kami harap pandemik COVID ini akan berlalu dalam masa yang akan datang ini. Harapan kami pada tahun ini
dan kami boleh menjalankan aktiviti promosi dan pelaksanaan pelaburan ni dengan lebih jayanya. Bercakap dalam sesi temubual eksklusif bersama RTM, tambah Baidzawi, ECERDC akan terus memberi fokus kepada bidang perniagaan tani dan pelancongan bagi merancangkan ekonomi penduduk di wilayah berkenaan. Projek kami di Muazzam tu telah membolehkan 10% daripada susu negara ni dikeluarkan daripada Jemaluang, dan hampir sama di Muazzam dan hampir sama di Jemaluang. Sekarang kami mahu laksanakan projek lembah tenusu ini di Terengganu dan Kelantan. Untuk makluman, kami telah kenal pasti tanah-tanah yang sesuai, kerana kesungguhan kami adalah wilayah ini sangat sesuai untuk dijadikan lembah tenusu negara. ECERDC turut merancang untuk menjadikan beberapa kawasan di Pahang dan Kelantan sebagai gedung makanan negara berikutan potensi pertaniannya yang besar. Manakala bagi sektor pelancongan, ECERDC komited melaksanakan projek infrastruktur terutama di pulau-pulau yang menjadi destinasi pelancongan di pantai timur. Baik saudara, seterusnya kita akan ke segmen sukan bersama rakan penyampai Azamuddin. Silakan. Perlitan Emtinah pamer potensi sebenar. Mamat terus cemerlang di Turki. Terima kasih Andy dan Fiona. Segmen sukan kita mulakan dengan berita gembira ini. Pasangan beregu muda negara Perlitan dan Emtinah mencipta kejayaan cemerlang selepas menumbangkan pasangan Bulgaria Gabriela Stova Stefani Stova dalam set 21-19, 21-12 dalam aksi final. Lebih manis, kemenangan itu merupakan kejayaan sulung mereka dalam penampilan bertaraf jelajah dunia BWF Super 300. Beregu negara yang menghuni ranking ke-30 dunia itu bermula garang pada set pertama selepas mudah mendahului lawan 11-4 pada suatu ketika. Meskipun Gabriela Stova dan Stefani Stova berjaya bangkit merapatkan kedudukan kepada 19 sama, namun Perlitan dan Emtinah lebih unggul untuk memenangi set tersebut 21-19. Memasuki set kedua, aksi konsisten ditampilkan Perlitan dan Emtinah terus membuat lawan mereka buntu untuk bangkit sekaligus terpaksa akur 21-12 di set kedua. Perlitan dan Emtinah tampil sebagai wakil sulung negara di pentas final terbuka Switzerland selepas harapan utama negara termasuk Li Zijia tewas mengejut dalam aksi separuh akhir. Perlitan dan Emtinah sebelum ini mengejutkan satu lagi pasangan negara yang juga pilihan kedua kejohanan, Chow Mei Kuan, Lee Meng Yan 10-21, 21-14, 21-16 dalam aksi separuh akhir. Ya, kita beralih ke aksi Liga Super 2021. 8 pasukan telah berentap pada perlawanan pertama malam tadi. Paling mencuri tumpuan pertemuan dua delegasi di antara Selangor FC dan Seri Pahang yang mana menyaksikan skuad The Red Giants menang 3-1. Aksi di antara Selangor dan Seri Pahang di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ berlangsung dengan sengit. Deretan serangan bertalu-talu hanya membuahkan hasil di penghujung babak pertama selepas rembatan kencang pemain import dari Switzerland, Oliver Buff, meletakkan Selangor di depan 1-0. The Red Giants kemudian menggandakan jaringan di babak kedua menerusi Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi pada minit ke-54. Peluang Pahang untuk merapatkan kedudukan membuahkan hasil menerusi sepakan percuma Nur Azam Aziz pada minit ke-70. Skuad Tok Gajah kemudian cuba mencari gol penyamaan namun mereka sekali lagi dihukum oleh Buff yang mencetak gol kedua peribadi pada penghujung babak permainan.
Satu lagi aksi yang berlangsung di Stadium UiTM menyaksikan Terengganu FC TFC bangkit daripada ketinggalan sebelum berjaya menewaskan tuan rumah 2-1. Pada aksi tersebut, UiTM FC terlebih dahulu melakar kejutan selepas memperoleh gol pembukaan menerusi Muhammad Fauzi Abdul Latif pada minit ke-33. TFC pula terpaksa menunggu sehingga pertengahan babak masa kedua untuk menyamakan kedudukan hasil jaringan David Da Silva. Pemain gantian Muhammad Hakimi Abdullah muncul wira TFC apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-87 sekaligus membolehkan skuad penyu membawa pulang 3 mata. Sementara itu, Melaka United FC terpaksa berpuas hati mengutip 1 mata apabila diikat Sabah FC 1-1 di Stadium Hang Jebat Krubong. Minit ke-45, pemain tengah Sabah Herman Peter membuka jaringan buat pelawat mendahului 1-0. Bagaimanapun, Melaka United berjaya menyamakan kedudukan hasil jaringan S. Kumahran pada minit ke-63. Sementara itu, di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, Penang FC selesa di laman sendiri apabila menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0. Skuad Truka Thomas itu berjaya meledakkan gol pertama hasil sepakan penjuru oleh pemain kacukan Malaysia Australia David William Tolly pada minit ke-12. Keputusan kekal sehingga whistle penamat. Sementara itu, Ketua Jurulatih Selangor FC, Karsten Neitzel, lega apabila anak buahnya membuka kempen Liga dengan kemenangan selepas aksi pramusim mereka kurang memberangsangkan. We had 3 friendlies in the last 18 days in our pre-season, and in the 3 friendlies we scored only one time. Yeah, we tried to play with less contacts in the top, to the forward, and we tried to play with less touches, and I think the team did it well. We had a lot of opportunities in the first half time, and then also in the second half time. And sementara itu, Ketua Jurulatih Sri Pahang FC, Thomas Duli mengakui ketiadaan 5 pemain susulan kecederaan sedikit sebanyak merencatkan corak permainan. We had an issue obviously after the last game that 5 of the players couldn't really train. That has obviously hurt us a little bit, but I don't want to have that as an excuse. We played against a strong team tonight and we were most of the time a little bit late. Baik, selain Liga Super, turut berlangsung semalam saingan Liga Premier. Terengganu FC 2 memulakan kempen dengan kenduri gol ke atas skuad projek FAM MSN, manakala Johor Darul Takzim 2 ditewaskan Negeri Sembilan 1-2. Selain itu, tidak kurang hebat aksi Selangor FC 2 membenam PDRM 3-0, selain Kelantan FC tumpah 1-0 di laman sendiri di tangan Perak FC 2. Beraksi dalam keadaan hujan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi tidak menghalang Negeri Sembilan mengumpul 3 mata menentang JDT 2. Zakuan Adaha Abdul Razak meletakkan Negeri Sembilan di depan apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-23. Memasuki minit ke-45, Muhammad Rafi Fikri Muhammad Osman menyamakan kedudukan buat JDT 2 menerusi sepakan lambung dari jarak kira-kira 25 meter yang menejah penjuru kiri gawang Negeri Sembilan. Bagaimanapun, Thierry Akono menyempurnakan sepakan penalti kedua buat skuad Jang pada minit 51 sekaligus memberi 3 mata berharga buat pasukannya. Sementara itu, aksi pembuka tirai di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu menyaksikan TFC 2 membelasah skuad projek FAM MSN 4-0. Skuad kendalian Badrul Afzan Razali itu memperoleh gol pertama hasil sepakan percuma minit ke-18 yang disempurnakan Amirul Syazwan Muhammad Razali. TFC 2 yang terus mendominasi permainan berjaya menambah gol kedua menerusi pemain tengah Muhammad Nur Azfar Fikri Azhar pada minit ke-43. Bersambung babak kedua, belum sempat skuad pelawat di bawah pimpinan Yusri Ceklah mengatur permainan, TFC 2 terus mencuri peluang menerusi jaringan pantas Muhammad Rizwan Muhammad Razali bagi gol ketiga. Skuad FAM MSN terus dimalukan tuan rumah dengan sepakan penalti di waktu tambahan yang disempurnakan Wan Muhammad Fazli Wan Ghazali.
Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Selangor FC 2 mengikuti jejak langkah abangnya apabila dengan selesa menewaskan PDRM FC 3-0. 2 gol dijaringkan tonggak dari Myanmar Hin Tet Aung manakala peledak dari Ghana Josh Atram menyumbat 1 gol untuk Selangor FC 2. Keputusan kekal sehingga whistle penamat. Ya, ini pula berita baik buat semua peminat bola sepak negara. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nana Marikan memberi bayangan bahawa pintu stadium mungkin akan dibuka buat para penyokong tidak lama lagi. Sekaligus bakal mengembalikan semula kemeriahan saingan Liga Malaysia. Jelas Datuk Seri Rizal KBS telah mencadangkan kepada pihak MKN untuk memberi kebenaran para penyokong hadir ke dalam stadium dengan jumlah 10% daripada kapasiti stadium atau 4,000 penonton. Ini formula yang kita cadangkan dan kita kemukakan pada MKN dan KKM adalah 10% atau 4,000 yang mana yang rendah. Whichever is lower. Maknanya kalau stadium tu katakanlah ada 10,000 kapasiti, maknanya 1,000 lah. Kan? Tapi kalau lah stadium tu 80,000, 4,000 lah. Whichever yang paling antara 10% yang mana lower, that is applicable. Beliau turut berharap semua pihak terlibat mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan MKN. Datuk Seri Rizal berkata demikian selepas membuat tinjauan pematuhan SOP ketika aksi pembukaan Liga Super di antara Penang FC dan Kuala Lumpur City FC di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Pakar Pecut Terengganu Cycling Team TSG Muhammad Arif Saleh sekali lagi membuktikan bahawa pelumba lebuh raya negara juga mampu bersaing di pentas Eropah apabila menamatkan saingan Grand Prix Mediterranean di tempat keempat awal pagi tadi. Pada perlumbaan yang berlangsung di Alanya, Turki itu, Arif mencatat masa 3 jam 19 minit 46 saat. Lebih membanggakan, rakan sepasukan Muhammad Irwandi Lakasek turut berjaya menamatkan saingan sejauh 157.4 km itu dalam kelompok 10 terbaik. Hari ini angin memang kuat juga masa pergi dan balik perlumbaan. Tapi Alhamdulillah, kita kata boleh dalam top 5. Saya rasa okey lah, tak ada masalah lah. Manakala seorang lagi pelumba TSG, Wan Abdul Rahman pula menamatkan perlumbaan di kedudukan ke-8. Harif, 32 tahun sebelum ini melakar sejarah di Turki apabila muncul juara pada GP Manavgat bulan lalu. Kejayaan itu menyaksikan dia menjadi pelumba pertama negara yang menjuarai perlumbaan di Eropah. Nampaknya itu sahaja perkembangan sukan untuk malam ini. Berita perdana diteruskan dengan segmen hashtag bersama dengan Andy dan juga Fiona. Silakan. Terima kasih Azam. Sebuah roket tanpa manusia milik SpaceX meletup selepas selesai melakukan penerbangan. Ia adalah kegagalan ketiga melibatkan roket prototipe Starship yang dicadang digunakan untuk ke Marikh. Di media sosial, video seorang murid yang baru masuk alam persekolahan Isnin lalu melarikan diri. Seorang lelaki cuba mengejar kanak-kanak itu sambil memanggilnya untuk berhenti, namun dia terus berlari sambil menangis. Murid berkenaan bagaimanapun berhenti sebelum didekati seorang wanita. Kanak-kanak itu kemudiannya akur dan menaiki motosikal dengan wanita terpabit. Aksi sekumpulan lelaki menari kini tular di media sosial. Usia tidak menjadi penghalang untuk mereka menunjukkan bakat. Ibarat penari profesional, mereka mempamerkan aksi tarian yang cukup hebat. Dibuat naik seorang pengguna TikTok, ia kini mendapat lebih 2 juta tontonan. Saudara, sejak tertubuhnya kumpulan Pyramidal atau nama baharu mereka Bima Sakti pada 2008, 3 lagu ciptaan mereka telah dipilih sebagai runut bunyi drama tempatan.
Dan entah mana silapnya, kumpulan ini masih belum dikenali ramai. Untuk itu, kerjasama dengan beberapa artis terkenal dijalin sebagai usaha mengetengahkan nama mereka di persada seni suara. Sesuai dengan karya berkenaan. Pasal kita dah audition ramai artis sebelum ni. Actually ramai tadi cakap lah. Baik saudara, berita perdana edisi 7 Mac 2021 berakhir di sini. Jangan lupa daftar di MySejahtera atau laman web rasmi Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 untuk dapatkan suntikan vaksin anda. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.